Dua pasangan segitiga yang kongruen. Apa itu kongruen? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom ulang kaji bersama cikgu. Okey, kita nak tengok ini episod sambungan-sambungan yang sebelum ini kita dah belajar dah banyak. Ini kalau kita tengok bila ada di atas satah kertas ini, banyak itu yang seperti episod kedua atau ketiga yang cikgu bincang bersama dengan kamu. Maksud dia kalau kamu nampak ini, apa yang perlu kamu faham. Okey, kalau kita nampak ini pun kita faham ini tajuk transformation. Kalau sekarang ini tajuk yang melibatkan kongruen, pembesaran dan gabungan transformasi. Sedangkan tajuk ini dah belajar waktu tingkatan 2, transformasi isometri. Dan tajuk ini juga belajar dalam tingkatan 3, bab 4 dalam skala, nisbah skala ke apa itu. Kan? Tengok balik tingkatan 3 itu untuk mencari faktor skala pun diberi lukisan dengan sebenar, objek sebenar. Itu pun kita sebenarnya kita bawa dan kita kaitkan. Selain itu juga tajuk ini kalau grid macam ini kita boleh belajar berkaitan dengan koordinat yang berada di tingkatan 2. Kita boleh belajar koordinat, kita boleh belajar tentang jarak. Tengok balik tingkatan 2. Itu amat penting sebab penggunaan konsep ini. Sebab dia perlu koordinat, kena fahamlah mana nak baca dulu, X dulu ke Y dulu. Kan? Baca X, baru baca Y. Koordinat itu akan bawa kepada graf. Itu pun penting, perlu ditekankan. Tengok balik tajuk koordinat tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat kembali, dia minta dua pasangan segitiga yang kongruen. Apa itu kongruen? Kalau kongruen, baca balik terma kongruen itu. Kongruen, objek dan imej sama besar. Yang paling mudah bahasa kampung, sama saiz. Sudut pun sama, dekat mana? Daripada objek, sudut objek dengan sudut imej. Dekat mana sama? Baca balik. Jadi di sini, dia just nak segitiga yang sama. Mana segitiga sama? Okey, tulislah. Ini contoh cikgu bagi salah satu segitiga besar itu BCD. BCD sama dengan apa? Sama B sama dengan B lah. C sama dengan A. D sama dengan D. Jadi BCD tengah-tengah dia BA BAD. Dapatlah satu pasangan. Pasangan kedua. Ini pun sama dengan situ. Tak kisahlah segitiga mana pun, dia minta 2 saja. Bagi 2. Habis. Dapat 2 markah. Kalau kita bagi markah dapat 2 lah. Dia minta 2. Yang kedua, selain itu juga dia minta lukis. Boleh ditanya juga dengan lukisan. Dia kata segitiga imej, segitiga ADE. Dia minta lukis imej. Jadi ADE ini adalah objek. Jadi kita kena faham nak lukis segitiga ini di bawah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat. Bila nak lukis dia bagi pusat, paling simple lah. Lepas tu dia bagi arah pula pun simple. Jadi pusat pertama sekali tandakan pusat. Okey, 90 darjah itu pusat, itu wajib. Lepas tu pilih satu titik. Pilih titik, cikgu pilih titik. Kalau cikgu ajar student cikgu, dekat pusat itu E. Dengan A adalah titik yang kita perlu untuk melukis. Jadi dari pusat ke titik yang kita perlu itu 2 kotak. Yang lain semua kita bahagi 4, 2 kotak, 2 kotak. Okey, next. A. Kita pergi dari situ ke A. Maksud dia lawan di situ. Bukan di atas. Maksud dia jawapan itu semua berada di dalam kawasan ini. Dia bukan berada di sini. Sini ikut arah jam sebab sini objek, ini kawasan objek. Ini ikut, ini 180. Jadi kita tahu kawasan yang cikgu buat lorekkan itu. Ada di situ saja, tak ada tempat lain.
Jadi di sini, jadi dia pergi J berapa kotak? Kalau kita tengok, dia akan pergi situ satu kotak. Itu untuk 180. Itu untuk lawan arah jam. Kita dah dapat satu. Ini untuk ikut jam. Jadi dua yang cikgu tanda itu, cikgu akan buang lah. Maksud dia, di sini cikgu buang, di sini cikgu buang lah. Dia bukan jawapan. Baru satu. Lepas tu J pergi E. Berapa kotak? 3 kotak. Jadi kita dah tahu dah itu kawasannya 3 kotak. Jadi kita tanda huruf E. Habis. Ambil pembaris, garis. Itulah imej dia 90 darjah tersebut. Dapat lagi markah. Next. Lepas lukis, dia kata BAJ. Mana BAJ? BAJ adalah imej bagi segitiga. Jadi objek dia, itu objek. FGJ. Bolehkah kuning ini jadi biru ini? Persoalannya bolehkah? Kalau boleh terus jadi, taklah dua. Bermaksud dia ada dua yang kita perlu faham. Sama ada pertama satu bentuk yang kongruen, iaitu translasi pantulan dan putaran, itu satu kongruen. Satu lagi keserupaan. Kalau kita tengok dia membesar. Keserupaan itu adalah pembesaran. Jadi bolehkah kuning jadi biru itu? Kalau persoalan dia tak boleh lah. Kalau dia besar ikut sini lah. Maksud dia. Yang kita tahu. Dia besar ikut itu. Itu dia nama keserupaan. Jadi, satu yang dia perlu jadi S itu, dia perlu jadi pantulan. Apa? Dia kena pantul dululah. Baru dia boleh besar. Pantulan mesti ada garis. Pantulan ni BI, cikgu tulis reflection. In the line FJ. Kalau bahasa Melayu dia, pantulan pada garis FJ ataupun pantulan koma FJ. Cukup. Yang kedua, barulah boleh besar. Pembesaran. Berapa kali besar? Itu faktor skala. Sama ada nak tulis faktor skala ataupun K. 2 kali. K sama dengan 2. Dan last kali, pusat. Di mana itu pusat pembesaran? Pusat pembesaran bila kita gabung, tempat yang bersilang itu adalah J. Jadi pusat dia at center J. Habis. Jadi markah yang kita bagi, tengok. Ini kamu dah dapat berapa markah? Banyak markah. 1, 2, kan? Kat situ 2 lagi markah, 4. Kat sini 2, 6. Kat sini 3, 9 markah. Sedangkan konsep yang sama yang kamu belajar selama ini, inilah yang bermain-main. Ini tingkatan 5. Bab, kalau tak salah cikgu, ini bab 6. Tingkatan 5. Kalau tak salah cikgu lah. Kamu cek balik. Buatlah yang terbaik. InsyaAllah tajuk-tajuk ini akan ada di dalam SPM kamu. Itu saja daripada cikgu, kita dah bincang. InsyaAllah next episode kita akan buat lagi tajuk-tajuk lain yang untuk kamu recall balik. Ini yang kita kata ulang kaji bersama dengan cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.